Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara Nur Hashim Hash? Teman-teman, saudara Kobra, mana yang sempat mengikuti bicara saya petang ini, ini soal memori, nostalgia dan sebagainya. Saudara Gofi, saudara veteran tentera, saudara Mi, Noras Bidi, Puan Hajah Comel-Comel, Kak Yam, Kak Mah, Yano, Hasbo, Ila Momi, itu juga saudara Elias Muhammad, saudara Madam K, Hajah Comel-Comel, moga anda sehat walafiat. Saya hari ni tiba-tiba balik sakit pinggang pula dah. Kamaldin, saudara Fatma Syahid. Fatma Syahid. Saudara, dan juga pada ID dan teman-teman. Hari ini, saudara, hari Isnin, tanggal 20 November. Semakin ujung tahun dah kita ni, saudara. Saudara Raja Selvan, semakin jauh perjalanan kita, saudara. Dan hari ini kita bekerja seperti biasa. Tapi kawasan rumah saya, saudara Amir Manan, saudara Hasbul, terima kasih. Dia kata Hasbul minta saya jangan caci maki, tak ada, jangan risau. Halaman saya ini bukan halaman untuk maki orang. Puan Selamah Yusof dari kampung Gentam Kuala Pilah, cerah, tak berapa panas katanya. Tapi kawasan rumah saya ni, Puan Selamah, hujan. Bagaimana kawasan anda? Sekarang kita dah masuk musim monsun timur laut. Saudara ZWH, J Wahid, Mizal View, saudara Mak Hajah, saudara Azali Kasim, selamat petang. Saudara Darus, anda makan apa petang-petang begini? Bajingan pun ada. Saudara Mak Isa, saudara Niti Yusof, saudara Azali Kasim. Itu juga Halan Amar, saudara Sarurus Muhammad Zaman Sal. Saya bila saudara cantumkan nama tu, kadang-kadang sukar untuk saya menyebutnya. Saya minta maaf lah kalau saya tersalah sebut. Maklum sajalah saudara usia-usia begini. Ekspedisi fans katanya. Saudara Kaza Azman. Saudara, petang ini nak bercakap pasal apa? Petang ini saya sebenarnya, saudara, ada dua perkara saya nak bercakap tentang anak-anak kita. Saudara Puan Hamidah Mokhtar, di Cenor Maran katanya mendung, langit gelap. Nak hujan tu, saudara, berhati-hati, saudara. Sebab di Kuala Terengganu dah pun banjir. Jadi keadaan sekarang ni saya tak tahu kawasan rumah anda bagaimana. Raja Kamal, Raja Baizan, kawasan rumah anda bagaimana aku? Hujan ke? Saudara Mizal View, saudara Nur Habishah. Saudara, hari ini saya nak bercakap tentang anak-anak kecil. Anak-anak ni, saudara, kalau kita didik mereka dengan baik, dengan pengalaman, saudara, dengan pengetahuan dan sebagainya, ya, saudara budik-budik, pastilah mereka akan menjadi generasi yang lebih baik untuk masa akan datang. Tapi kalau salah didik, dah susah saja, saudara. Bagaimana hari ini, saudara, di Johor, saya agak seronok menatap bagaimana kisah keberanian seorang adik. Itu dia tahun 3 sekolah, itu Altamis Faiz. Hari ini dalam usia 9 tahun, beliau telah pun dianugerahkan dengan anugerah Pingat Hang Tuah. Kerana beliau merupakan murid sekolah kebangsaan Desa Aman dekat Desa Coalfield di Sungai Buloh. Beliau menerima anugerah tersebut sempena majlis sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan. Saudara, hari ini Hari Kanak-Kanak Sedunia. Ya, saudara Raja Kamal, Raja Baizan, hujan, ya. Sekitar rumah anda. Selamat, saudara kita ubah orang katanya, saudara Syah. Bila saya bercakap tentang adik kita ni, itu Altamis Faiz, usia 9 tahun. Dia mendapat anugerah Pingat Hang Tuah. Kerana pingat ini dianugerahkan sejak tahun 1960, saudara. Adalah untuk menggalakkan anak-anak kita, saudara, lebih bersifat berani untuk membantu mana-mana orang yang memerlukan bantuan, nurani. Dan kadang-kadang mereka sanggup sampai ke tahap menggadaikan nyawa. Apa yang berlaku pada adik Altamis Faiz ini, saudara,
tahun berapa ni siap ni? Tahun ni lah saudara. Rumah dia terbakar pada sekitar jam 4 pagi. Jadi dia tinggal di atas, tiba-tiba dia cium bau asap dan sebagainya, asap tebal. Rumahnya terbakar dan dia dengan kebijaksanaan, usia yang kecil, usia 9 tahun, dia cari kunci rumah, dia buka kunci rumah, lepas itu mengejutkan ibu bapanya, beritahu bahawa rumah terbakar. Dan akhirnya atas keberaniannya itu saudara, dia mampu menyelamatkan 6 orang dalam keluarganya. Terselamat daripada rentung sebab rumahnya habis. 70% terbakar saudara. Terima kasih saudara kita ubah ya. Sekuntur mawar merah untuk saya, saudara Rahman Abdullah, saudara Rizana Ciani di Waksu, saudara Juragan Gemilang, saudara Syahrum. Jadi ceritanya dia kata walaupun dia kata waktu tu dia takut sebab dia tengok api dah menjulang-julang saudara. Tetapi demi untuk menyelamatkan keluarganya, dia masuk bilik ibunya, masuk bilik bapanya, mengejutkan mereka yang sedang lena tidur. Yalah, maklum sajalah kebakaran berlaku jam 4 pagi. Dan atas usaha gigihnya, atas keberaniannya dalam asap tebal, semua keluarganya tu dalam keadaan rumah dah habis lah, saudara, gelap segelap-gelapnya, dan dia boleh mampu membawa adik kecilnya keluar dari rumah, saudara. Kemudian kejutkan mak dia, bapanya, adik-beradik yang lain, semua akhirnya mereka terselamat. Kejadian itu berlaku pada 4 September lalu, saudara. Rumah teres 2 tingkat yang didimani oleh keluarga Al-Tamis hampir musnah keseluruhannya. Ya, sebenarnya dia kata saya belajar supaya tidak mengelabah. Jadi dia tahu untuk menjaga lebih bersifat tabah, tenang dalam menghadapi dalam suasana yang tertentu. Dia tenang dan membantu keluarganya. Alhamdulillah, hari ini dia dianugerahkan sebagai pingat hang tuah. Inilah antara contoh-contoh adik-adik kita yang berani, yang membantu keluarga dan menyelamatkan nyawa keluarganya. 6 orang. Kalau tidak, tak tahu lah apa nak jadi, saudara. Maklum sajalah, dalam suasana begitu, tak tahu mana kunci rumah. Sebab itu, saudara, kalau bolehlah, letakkanlah kunci rumah anda itu di tempat yang senang dicapai oleh anak-anak kecil. Supaya bila berlaku kemalangan seperti itu, mereka senang untuk bertindak, untuk menyelamatkan keluarga. Tahniah pada adik Al-Tamis kerana mendapat anugerah tersebut. Itu cerita di Selangor, saudara. Bagaimanapun agak tidak menyenangkan hati saya apabila saya menatap semalam, saudara. Kisah ini berlaku di Sik, Kedah. Ini masalah pula, saudara. Seorang guru madrasah di Sik, akhirnya dia telah pun ditahan oleh pihak polis kerana dia memukul pelajarnya menggunakan pipe PVC, saudara. Saya nampak gambar tu. Teruk, saudara. Bengkak-bengkak. Kita ni kalau nak ajar anak orang pun, nak pukul pun, semalam saya dah bercakap, kalau nak pukul pun, pukul lah seadanya. Bukan nak untuk menyeksa. Tapi saya melihat gambar tu, kesian saya tengok anak kecil itu. Sebab akhirnya, menurut Ketua Polis Daerah Sik, Deputi Superintendent Abdul Razak Osman, beliau telah pun menahan seorang guru berusia 27 tahun. Kerana anak yang belajar, katanya anak itu sekarang ni dia kata pengadu banget terkejut melihat kesan lebam pada tubuh mangsa yang teruk dan bila tuan buat laporan polis. Saudara, itu keadaannya, rupanya kanak-kanak kecil adalah warga Indonesia. Warga Indonesia, dia makan, namun sebab tiba di kedai makan, ibu angkatnya tu suruh makan, dia tak boleh nak makan, tak boleh nak duduk. Rupanya lebam habis, saudara. Berbirat-birat dia punya buntut, dia punya peha. Ya, saya kata kalau nak pukul pun pukul lah. Saudara Hazar, rupanya kes kedudukan di AP kau punya. Saya tak mau cakap soal itu, saudara. Itu politik malam nanti, saudara. Saya selalu minta anda kalau nak bercakap soal politik malam jam 9.30 malam. Sila masuk dan saya akan cuba membuat ulasan. Siang ni saya nak bercerita tentang kemanusiaan, kemasyarakatan. Bagaimana anak kecil kalau dididik dengan baik, mereka boleh jadi wira. Bagaimana adik Al-Tamis. Tapi apa yang berlaku di Sik, Kedah, saudara, sekolah agama, saudara. Ustaz, dia berlasah hanya budak tu sampai bengkak-bengkak, sampai berbirat. Ini bukan mengajar, ini menyeksa, saudara. Sebab dia belajar di madrasah tersebut untuk mendapat ilmu. Tapi apakah itu caranya kita melayan anak kecil
yang dahagakan ilmu. Itu keadaan, saudara. Dan satu lagi, saudara, di Bandar Sunway. Ini memang menyentuh perasaan saya. Kerana nampak guys sekarang ni, saudara, apakah manusia sudah semakin hilang rasa kasih, sayang, hormat dan sebagainya. Anugerah ilahi boleh dibuang begitu saja. Ya, Puan Samsiah Saleh, Selamat ID beras, kenapa tu? Saudara, saya mendapat berita bagaimana seorang bayi lelaki yang dalam keadaan yang sempurna, tapi telah ditemukan dalam bungkusan plastik di tepi jalan di Bandar Sunway, Subang. Kemarin, saudara. Astaghfirullahalazim. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, ACP Wan Azlan Wan Mamat, dia kata bayi berkenaan dijumpai dalam keadaan tidak berpakaian dan masih ada lagi tali pusat serta uri sekitar jam 1.25 tengah hari. Jadi artinya ini mungkinlah kesan daripada akibat hubungan terlarang. Jadi kerana takut nak diketahui oleh keluarganya ke, saya tak tahu sama tidak disebut apakah keturunannya Melayu ke, India ke, Cina ke, kita tak tahu. Tapi bayi tersebut ditemui di sekitaran dekat Jalan Bandar Sunway di Subang Jaya, saudara. Dan saya melihat bahawa semakin teruklah sekarang ni kita, sikap kemanusiaan semakin tipis di hati warga kita. Anak kecil yang tak berdosa. Kita melihat apa yang berlaku di Palestin, kita kecewa, kita sedih, kita hiba melihat anak-anak kecil tak berdosa, kena bom dan sebagainya. Ini bayi yang baru, kalau masih ada tali pusatnya, baru 1 hari lah, saudara. Kenapa manusia boleh bersikap begitu? Saya pun hairan. Saya tertanya-tanya. Yang zalim, zalim. Anda anak kecil itu dibuang. Sedangkan ada juga keluarga yang tak dapat anak. Mereka pergi jumpa macam-macam lah. Jumpa doktor, jumpa bomo. Berdoa untuk mendapatkan anugerah ilahi. Ya, Saudara Aziz dari Miri Sarawak. Tapi bila dah dapat anak, anak itu dibuang. Apakah? Saya yakin ini besar kemungkinan kerana hubungan terlarang. Dalam hubungan terlarang, ini soal nafsu-nafsi. Keadaan inilah yang membuatkan saya kadang-kadang saya kata saya mengecewa. Saya amat kecewa, saudara. Rosli Rahim, apa cerita tu? Apa cerita tu, saudara? Rosli Rahim. Saya tak nak bercerita pasal orang. Saya nak cerita tentang kemanusiaan yang semakin luntur sikapnya. Bayi yang dikandung 9 bulan, 10 hari dalam kandungan, sanggup dibuang di tepi jalan. Apalah dosa bayi itu? Saya mengharapkan agar katanya bayi tersebut telah dirujuk di Hospital Sungai Buloh dan kini berada di wad unit rawatan intensif Neonatal Hospital untuk pemantauan rapi. Kesian, saudara. Kalau tak sanggup sangat bela bagi pada kita, apa kita sanggup bela, saudara? Saya kalau tengok anak-anak kecil tu, itu adalah bayi-bayi syurga. Kenapa dicampakkan begitu saja? Itu gambarannya saya tidak dapat menerima, saudara. Memanglah dalam keadaan itu tak ada kamera litar yang dapat melihat macam mana kejadian itu berlaku. Tetapi bagi saya satu saja. Apakah akibat daripada kesan terlarang? Sebab saya tak silap saya, memang ada pun pusat asuhan anak-anak yang terlanjur dalam hubungan dengan kekasihnya, dan jika mereka mengandung, mereka akan dipelihara sehinggalah dia melahirkan bayi. Dan bayi itu akan diambil sebagai keluarga angkat. Jadi yang kedua, saya melihat apakah mereka tidak ada tanggungjawab. Kalau kamu dah melampiaskan nafsu kamu, takkan biar begitu. Sebab itu saya ingin pesan pada anak-anak gadis, jagalah kehormatan anda. Sebab kadang-kadang yang terseksanya anda hanya kerana melampiaskan nafsu orang. Saya tidak yakin anak gadis itu ada nafsu yang sebegitu. Tentulah nafsu itu berpunca daripada pasangan kekasih lelakinya. Jadi dalam keadaan begitu, yang menderita adalah diri dia dan bayi yang dikandung sekian lama terpaksa dibuang. Saya mengharapkan adalah kesedaran di hati warga yang sempat melayari bicara saya ini. Ada rasa kasih dan sayang sama insan. Jangan kita hilang rasa tanggungjawab. Jangan hilang rasa keprihatinan. Saudara, wanita atau gadis itu bukan hanya sekadar pelampias nafsu. Wanita harus dihormati, harus dijaga kehormatan mereka. Jadi kalau kamu dah buat keterlanjuran, kamu harus bertanggungjawab. Jangan kamu tinggalkan begitu saja. Kalau dah keadaannya, bila dah mengandung, kahwinlah. Saudara, apa masalahnya? Ini saya melihat kadang-kadang dalam kehidupan kita seharian, kita semakin hilang rasa kasih sayang sama insan, kita semakin hilang rasa penghormatan.
Itu yang kadang-kadang merunsingkan saya. Jadi kadang-kadang begini saya mengharapkanlah agar sesuatu dapat dilakukan. Jadi saya dalam keadaan begini sebenar-benarnya saya nak menyantuni bagaimana saya mengenang saudara pengubah lagu Allahyarham Saudara Zubir Ali. Bagaimana dia mengubah sebuah lagu berjudul Balada Seorang Anak Kecil. Apakah anda masih ingat? Jadi kisah anak kecil di bumi Palestin itu masih segar dalam fikiran kita. Lagu itu digubah dan kita mendengar. Masih segar lagi, saudara. Sebenarnya, saudara, sebagai seorang seniman ataupun penulis, ya, penyair, maupun pelukis, mereka adalah manusia yang amat sensitif terhadap isu-isu sejagat yang melibatkan penginayaan, saudara, khususnya terhadap kanak-kanak dan wanita. Kita sebagai warga penulis, warga penyair, jiwa kita cepat terpanggil bila kita melihat kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap sama insan, saudara. Itu keadaannya, saudara. Cuma saya nak agak terpanggil bila saya lagu Balada Seorang Anak Kecil ini adalah gubahan komposer Allahyarham Zubir Ali yang dilahirkan pada tahun era 80-an, saudara. Dia dari kumpulan harmoni. Masa saya ingat rasanya dia masa itu pelajar UiTM, tak silap saya lah, saudara. Dia lagu Balada Seorang Gadis ini dia sendiri gubah dan dia sendiri nyanyikan. Dan untuk pertama kalinya lagu sebut dinobatkan sebagai lagu yang memenangi anugerah lagu-lagu terbaik 1983, saudara. Saya cuma ingin mengajak anda untuk menatap bait-bait puitis yang terkandung dalam lagu Balada Seorang Gadis. Dia tulis itu, dia kata, gadis kecil itu telah bertahun dicengkam derita di kemah pelarian yang menjanjikan duka cita, bukan kebahagiaan, saudara. Munir tidak mengenal arti cinta, telah kering air mata, menangisi kematian ayah, bonda dan saudara. Jadi erti, saudara, kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis di bumi Palestin itu bukan hari ini saja, saudara. Bukan tahun ini, tapi sejak tahun 1980-an lagi, saudara. Kezaliman itu dilakukan. Dan Saudara Zubir Ali, Allahyarham Saudara Zubir Ali, dia terpanggil untuk menitipkan perasaannya. Bagaimana dia melihat gadis kecil, Munir itu, yang tidak mengenal arti cinta. Tapi air matanya dah kering, saudara. Menangisi kematian ayah, bonda dan saudaranya. Saudara, itu rangkap pertama. Sebagai penulis lirik, Allahyarham Zubir itu melakarkan seorang anak gadis perempuan lah, saudara, di bumi Palestin bernama Munir. Kerana ini catatan ini peristiwa dia berlaku di kemah Sabra dan Shatila. Katanya Munir adalah sebahagian daripada anak-anak pelarian yang hidup dicengkam derita dan lara keadaannya angkara peperangan yang tidak berkesudahan. Saya bila menatap bait lagu tu tersentuh perasaan saya, saudara. Dapat membayangkan bagaimana deritanya, perasaan, kehidupan anak-anak kecil yang tak berdosa, yang sedang disalai ataupun dipaham oleh ledakan bom oleh kekejaman Zionis di bumi Palestin. Tambahnya lagi, kata ini Allahyarham Zubir Ali, dia kata, pada suatu senja, langit Shatila menyaksikan pembunuhan anak kecil dan wanita. Itu gambarannya, saudara. Kejadian itu berlaku pada waktu senja. Saudara, bumi Palestin menyaksikan dalam waktu senja pembunuhan terhadap wanita dan anak kecil. Dia katanya Munir ditembak. Itu keadaan, saudara. Munir ditembak penuh luka, tapi ajalnya belum tiba kerana Tuhan masih mengasihi dia. Jadi artinya kisah Munir ini mungkin kakinya cacat, mungkin tubuhnya cacat, kesan daripada tembakan peluru yang tak bermata terhadap anak kecil ini. Itu keadaan saya. Memang saya, saya agak sebab memang banyak gambar yang saya terima, kadang-kadang tak mampu saya tengok. Ada saya tengok satu gambar lagi tu, anak kecil duduk terperangkap di bawah runtuhan. Runtuhan batu-batu, dia merangkak-rangkak, mengais-ngais batu untuk membolehkan dia keluar daripada himpunan. Tubuh badannya dihimpit oleh batu runtuhan bangunan, saudara. Sedih saya, saudara. Memang ini gambaran itu, sebab itu saya mengajak teman-teman, bagi kita yang ada di sini, bersyukur. Kita harus bersyukur apa yang kita alami di negara kita ini.
Kita bumi kita ni tidak terjebak dengan peperangan, kita terjebak dengan perbalahan, tidak ada pembunuhan. Sebab itu bila cikgu di madrasah tu belasah anak kecil tadi tu dengan getah pipe PVC tu sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah dia punya buntut. Saya rasa itu satu kezaliman. Apakah mereka juga, apakah dia yang pelaku itu mempunyai hati sekejam tentera Zionis? Jadi saya baca lagi catatan daripada Allahyarham Zubir Ali. Dia kata peristiwa hitam 17 September. 17 September kalau 1983, sekarang ni 2023. Artinya dah 40 tahun lalu. Saudara, peristiwa hitam 17 September telah menjadi bukti sempurnalah kekejaman satu bangsa yang sombong dan angkuh. Itu keadaan saudara. Saya memang marah, saudara. Bagi saya, apalah artinya kita nak berperang untuk mencari kuasa? Sebab itu kadang-kadang bila saya memberi ulasan waktu malam apa semua tu, ada kalanya saya marah pada mereka yang mau mendapat jawatan dalam politik, maki hamun, mewujudkan perpecahan bangsa. Memang saya tidak bersetuju. Anda nak menggamit, yakin orang, yakinlah. Tunjuklah kebaikan anda. Jadi, bila catatan peristiwa hitam 17 September telah menjadi bukti sempurnalah kekejaman suatu bangsa yang sombong dan hina, saudara. Memang bangsa itu memang bangsa sombong. Saya cuba melayari juga, saudara. Banyak saya dapati rupanya ini bumi Palestin itu adalah bumi para syuhada, bumi Allah SWT menurunkan ramai para nabi, saudara. Tapi bangsanya memang bangsa sombong, saudara. Memang kuat bergaduh. Sebagaimana cerita peristiwa Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya, yang mereka sanggup mencampakkan adiknya ke dalam perigi buta. Hanya kerana kebencian, hanya kerana kecemburuan. Itu yang berlaku pada Nabi Allah Yusuf. Itulah keturunan yang ada sekarang ini. Bukan keturunan Nabi Allah Yusuf, saya. Keturunan sebahagian daripada mereka. Yang sanggup menipu bapaknya. Dia kata adik dia tu telah dibaham oleh serigala. Ini darahnya. Sedangkan darah itu adalah kambing. Jadi Nabi Allah Ishak dia dengar cerita dia sedih. Sebab Nabi Allah Yusuf ini dicampak oleh adik-beradiknya. Tetapi bila Nabi Allah Yusuf menjadi kaya raya, menjadi pemimpin di Mesir, semua mengaku sebagai adik-beradik. Dan saya habiskan lagi, saudara, lagu catatan Saudara Zubir Ali ini tadi, saudara, dia kata, berapa banyak lagikah gadis kecil tidak berdosa akan menjadi mangsa kekejaman manusia? Berapa abad lagikah gadis kecil seperti Munir akan menjadi korban peperangan? Itu persoalan Allahyarham pengubah Zubir Ali mencatatkan perasaannya, saudara. Saya cuba baca sepenuhnya supaya kita dapat memahami rangkap demi rangkap. Kita dengar, saudara. Saya cubalah, saudara, untuk menterjemahkan ini bait-bait yang terdapat daripada lagu balada seorang gadis kecil, saudara. Gadis kecil itu telah bertahun dicengkam derita di kemah pelarian yang menjanjikan duka cita. Munir tidak mengenal arti cinta. Telah kering air mata menangisi kematian ayah, bonda dan saudara. Pada suatu senja, langit Syatila menyaksikan pembunuhan anak kecil dan wanita. Munir ditembak penuh luka, tapi ajalnya belum tiba kerana Tuhan masih mengasihinya dia. Peristiwa hitam 17 September telah menjadi bukti sempurnalah kekejaman suatu bangsa yang sombong dan hina. Berapa banyak lagikah gadis kecil tidak berdosa akan menjadi mangsa kekejaman manusia? Berapa abad lagikah gadis kecil seperti Munir akan menjadi korban peperangan? Ini persoalan, saya. Persoalan yang kita lontar pada dunia. Kita harus melihat supaya dunia faham. Saya melihat gambar, saya memang amat tak boleh saya nak cakapkan, saudara. Macam dua hari lepas saya tengok anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun dah tak ada kaki, kudung. Dia anak kecil yang bebas berjalan sebelum itu. Bermain di halaman, berlari dengan kawan-kawan, tiba-tiba meledak bom, akhirnya tersadar di hospital dengan kakinya kudung. Apakah manusia ini sudah hilang kemanusiaan? Apakah tidak ada lagi perasaan? Sebab itu saya marah apabila ustaz sebut dia sebat budak kecil tadi itu pada usia 9 tahun, dia tidak ada langsung perikasihan. Tentulah budak itu akan menjerit, meronta.
Jadi gamaknya bila budak beronta tu lagi kayak keseronokan pada dia. Kenapa tidak hadir hati sebagaimana adik kita, adik seperti Artemis yang begitu mulia menyelamatkan keluarganya. Jadi saya membawa 3 cerita petang ini. Cerita bagaimana anak kecil akhirnya dapat anugerah sebagai pingat hang tuah. Satu lagi yang diseksa. Satu lagi bayi kecil yang tak berdosa, yang dicampak di tepi jalan macam sampah. Sedangkan itu lahir daripada nafsu-nafsi anda. Dan boleh begitu saja. Ya, saya dapat Syarom, dia kata penyanyi asal lagu itu telah pun menjadi arwah. Ya, benar. Saya terkesan sangat-sangatlah dengan apa yang berlaku di bumi Gaza. Sebenarnya saya nak bercerita, banyak cerita-cerita lain yang akan saya ulas. Tapi saya rasa petang ini hati saya terpanggil untuk mengajak teman-teman untuk menanamkan kembali rasa kasih sayang sesama manusia. Bukankah kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sifat kita persahabatan itu sebagai saudara. Saudara saya, sebangsa ataupun seagama dengan kita. Itu saudara kita seagama dengan kita. Tapi kita sanggup tega, kita membiarkan melihat segala kekejaman yang berlaku tanpa ada keprihatinan. Saya tak mampu, saya tak suka orang kata melakukan watak-watak hipokrasi. Pakai maflar, sokong Palestin. Tapi apa yang anda lakukan? Bila pergi ke kedai makan, bila ada tong yang disediakan oleh tukang tuan punya kedai itu untuk derma. Derma kepada Palestin. Anda makan dengan sedap bersama dengan keluarga. Tapi apa berlaku? Balance. Katalah anda makan dengan keluarga, harga bil tu dalam RM70. Saudara, makan sedap-sedap, ayam, ikan, nasi. Bayar duit RM100. Ada balance RM30. Anda ambil RM30, masuk poket belah. Sedangkan di situ ada tong yang menuntut, yang mengharapkan bantuan anda. Apa salahnya? Baki itu ambil, masuklah pada tong tu. Jadi supaya kita merasakan, saya dapat syukur pada Allah SWT. Saya makan dengan keluarga saya. Inilah derma saya untuk warga Palestin. Saya yakin wang itu akan sampai ke Palestin juga, saudara. Akan sampai. Itulah tanda kita. Kalau kita satu hati, sama umat Islam satu dunia ini, satu hati, saya ingat apa kebejahatan itu tidak mungkin mampu dilakukan oleh mereka yang penuh dengan kezaliman dalam kehidupannya. Saudara, ini kita kadang-kadang kita bercakap, popet, apa tindakan kita? Oh, hidup Palestin. Hidup Palestin bagaimana? Mampukah kita nak pergi berperang di bumi Gaza sana? Kita pun kutuklah. Netanyahu laknat. Memang dia laknat. Sepatutnya adakah anda berdoa? Adakah setiap kali anda sujud? Apakah setiap kali selepas anda solat? Angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku. Selamatkanlah saudara-saudaraku di bumi Palestin yang tidak berdosa. Apa salahnya? Apakah tak boleh dalam tempoh 1 minit, 2 minit kita mendoakan? Saya bukan nak berdakwah dengan anda, tidak. Tetapi rasalah keprihatinan. Bagaimana kalau itu berlaku pada anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita? Sebab itu saya mengatakan, cara yang terbaik kita elakkan perbalahan. Jangan meneruskan perbalahan. Soal politik lah. Soal anda nak sokong orang itu, nak sokong orang ini. Sokong, tak ada masalah bagi saya. Sebab itu kalau saudara dengar, saban malam saya memberi pencerahan. Saya memberi pencerahan, tapi kalau saya daripada parti A, sama parti UMNO, saya orang UMNO, tentulah saya memuji parti saya. Itu saja, tapi saya tidak mengizinkan untuk mengutuk dan memaki hama sebelah sana. John Lukan, tolong propose agar PN PAS hantar walaupun saya begini, saudara. Kadang-kadang saya tahu bila tulisan gitu, kadang-kadang saya tak mau menyindir lah, saudara. Saya tidak mau nak orang kata nak melontarkan kata-kata yang buat orang sakit hati. Buat apa? Memanglah mereka kadang-kadang sebab saya kata penuh dengan hipokrasi. Bila sebut sangat Palestin ni semua, di sekolah lah, menimbulkan kesedaran. Tapi macam saya kata tadi, balance anda makan di kedai tadi, apalah salahnya masukkan dalam tong di situ untuk tabung Palestin? Tidak ada. Tabung itu berkunci dan akan dipungut oleh pihak-pihak berwajib yang diberi kuasa untuk memungut derma-derma tabung Palestin. Tak ada, saudara. Anda mementingkan diri. Saya kadang-kadang tu saya lihat juga yang sikapnya lelaki. Dia isap rokok, satu kotak rokok RM17.40.
Apa salahnya? Apa salahnya RM17.40 tu ni sekotak rokok aku misak hari ni, masukkan dalam tabung itu. Apa salahnya? Tapi tidak, bercakap orang tu, kita sokong Palestin. Pakai maflar, jerit sana, jerit sini. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun cakap anda. Saudara. Jadi bagi saya jangan kita berwalah. Saya mengharapkan kalau boleh, saudara, carilah jalan untuk apa-apa saja masalah, cari penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik adalah perdamaian. Perdamaian itu apabila semua pihak berlapang dada. Pentingkan generasi. Saya, terus terang saya kata, saya dengar kenyataan daripada calon daripada Kemaman, Tan Sri Effendi. Bila dia kata, saya tengok dia dokong anak kecil. Jadi saya memang pun kalau anak-anak kecil ni hati saya cepat tersentuh. Saya tengok dia mendukung anak kecil, sama ada cucu dia ke atau anak orang, saya tak tahu. Tapi saya lihat dengan penuh kasih sayang. Dan dia menyatakan, yang saya pentingkanlah adalah generasi saya. Saya juga seperti anda. Kita membesarkan anak-anak kita, kita membesarkan cucu-cucu kita. Dan mereka membesar di depan mata kita. Bayangkanlah apa perasaan anda kalau anda melihat yang terjadi itu pada cucu ataupun anak-anak anda. Sebagaimana berlaku di bumi Palestin. Makan tak ada, susu tak ada, air tak ada. Air terpaksa minum air laut. Saya, api elektrik tak ada. Kita di rumah kita ni, tak usah banyak lah. Tadi hujan, kilat sekejap, tiba-tiba bekalan elektrik terputus, mengelabah kita, saudara. Tapi anak-anak kecil di bumi Gaza, saudara, dah masuk 43 hari, masuk ke 45 hari dah. Telinga mereka bingit. Kita ni dengar memang cun je. Kita dah susah hati. Mereka bingit dengan ledakan bom. Itu keadaannya, Saudara Mahasan Harun. Ya. Saya merasakan bahawa sewajarnya lah kita mendeklamasikan kalau ada sajak-sajak yang menyentuh tentang anak-anak kecil di bumi Gaza. Saya supaya memberi kesedaran pada kita. Kesedaran itu bukan hanya menimbulkan kebencian pada, memanglah kita benci dengan Zionis, saudara. Tetapi paling tidak, ada kita santuni kesedaran pada warga kita. Inilah kesannya kalau kita sama-sama kita berbalah. Itu hari saya dah bercakap, puncanya bagi saya kerana kumpulan Fatah dengan kumpulan Hamas berbalah. Kalau mereka bersatu hati, mereka tidak mengizinkan untuk menjadi tali barut kepada Zionis, saya rasa mungkin orang tak berani usik bumi Gaza. Hari ini bukan saja bumi Gaza, Masjid Al-Aqsa pun. Sekarang ni orang Islam nak pergi semayang pun tak boleh. Sebab pintu itu ditutup, dikawal oleh tentera-tentera Zionis. Itu gambaran sebab apa? Sebab kita sama kita berbalah. Memang sejarahnya dalam Al-Quran, dalam kisah yang saya baca, saudara, pengkisahan tentang Bani Israel, saudara, macam saya katakan, kisah Nabi Yusuf. Adik-beradik dia sendiri pun sanggup mencampakkan adiknya ke dalam perigi buta. Lepas itu bagi tahu bapak dia bahawa adik dia tu tadi telah pun dimakan oleh serigala. Matlamatnya untuk memisahkan, disebabkan oleh kecemburuan. Di situ saya melihat bahawa ini generasi-generasi yang memang dari dulu lagi hatinya busuk. Itulah generasi yang ada pada kumpulan Yahudi sekarang, saya. Kita nak buat macam mana? Kalau begitu, apakah kita hanya mengutuk? Kutukan tak sampai, saya. Kutukan dewata daripada kita ni, saudara, tak sampai ke mana. Tetapi kalau kita mengulur derma, saya besar hatilah sebab semalam di Johor, dalam himpunan Solidariti terhadap rakyat Palestin, tak silap saya ada 2 juta rasanya dapat kutipan wang warga Johor menderma untuk warga Palestin. Saudara. Dan kadang-kadang, saudara, masalahnya kita menderma, ada kalanya tak kesampaian pula. Kita bukan nak derma wang ringgit itu supaya mereka membeli senjata, tidak. Kita nak menderma, memberi supaya mereka dapat makanan, supaya mereka dapat bekalan air. Saudara Hizam Abu Zaid, walaupun pun Parlimen, itu malam nanti. Saudara, jangan kita bercakap, ini segmen politik malam, jam 9.30 malam. Memang ada saya dapat, bukan saya tak tahu. Tadi pun saya terkejut. Tapi yang saya nak berbicarakan tentang apa cara kita. Cara kita untuk membantu saudara-saudara kita di bumi Gaza. Bukan dengan hanya lontaran kata-kata penuh retorika. Kita benci pada Netanyahu. Kita menzahirkan simpati pada warga Palestin. Habis, pentas ditutup, balik rumah kita makan. Apakah waktu anda makan itu, anda terfikir
bagaimana deritanya warga saudara kita di bumi Gaza. Apakah mereka ada makanan macam mana kita makan? Apakah mereka dapat meneguh air yang bersih macam mana kita teguh air? Apakah tidur mereka lena di dalam di bawah kipas ataupun di bawah alat pengawal dingin? Apakah keluarga mereka tentram, anak-anak bebas berlari berkejaran di halaman rumah? Hari ini anak-anak kecil itu menanti waktu saja. Sedang seronok-seronok main berdebu. Macam mana sekolah pun telah kena bom. Anak-anak pergi belajar di sekolah, tiba-tiba ledakkan bom berlaku. Inilah saya melihat, puncanya kenapa? Kerana perbalahan. Saya mengajak teman-teman, cukup-cukuplah kita berpolitik dengan berbalah. Jangan kita melihat satu isu itu dengan perasaan. Apa salahnya kita memikir secara matang? Kita berlapang dada. Sebab itu saya bila saya cakap begini, anda marah dekat saya. Saya menghormati presiden saya, dia sentiasa berlapang dada. Datuk Zaid Hamidi, orang kata apa pun dia senyum saja. Tidak ada pun dia nak menyerang atau membalas dan bertiga. Tak ada. Saudara, itu keadaannya. Dan kita di sini, kita sama-sama kita, kenapa kita berbalah? Kenapa kita mewujudkan perbalahan sesama insan? Sedangkan, saudara, bila saja kita masuk ke dalam masjid, kita nak solat berjemaah, apa kata imam? Rapatkan saf. Luruskan saf. Retinya lurus tu, hati tu kena lurus. Rapatkan saf tu, kita bersaudara, saudara. Kukuhkan kita punya ukhuwah kita. Bukan merenggang-renggankan. Jadi kita menghadap Allah SWT. Kita sujud. Kita tunduk, kita rokok, sujud dan memohon. Kadang-kadang bila kita memohon pada Allah SWT, masa bila Tuhan nak menyempurnakan doa kita? Kerana lepas semayang, kita berbalah lagi. Tinggal saja masjid ni, kita sama-sama umat pun kita buat tak tahu saja. Itu keadaan saya. Sebenarnya cara kita semayang sudah cantik. Pertama-tama sekali badan kita kena suci. Kena ambil air wuduk, kena ambil air semayang. Air semayang tu bukan boleh air yang kotor. Air yang kolak ataupun air yang bersih. Kita bersihkan diri kita kerana Allah. Apa niat kita? Sengaja aku ambil semayang ni kerana Allah. Segala-galanya kerana dia. Bukan kerana kita. Yang kita nak tunjuk kita ni hebat. Apa hal? Kadang-kadang saya melihatlah kenyataan-kenyataan kawan-kawan saya tu, khususnya pemimpin. Tadi saya terima saranan daripada sahabat saya, Saudara Azmi Ahmad Ali daripada Kota Baru. Dia kata, ingatkan ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat, musim banjir ni. Supaya jangan pula mereka pergi ke luar negeri bercuti. Ini satu hal lagi. Perangai diorang ni satu hal. Tunggulah malam nanti, tak kena gaya, saya berlasah lah saudara. Mereka bercuti, rakyat menderita. Ini yang berlaku. Saya terima kasih kepada Saudara Muhammad Azmi Ali mengingatkan saya untuk mengingatkan para pelayar saya. Dan anda juga kalau ada berkawan, bersahabat dengan ahli-ahli parlimen, kena bagi tahu pada mereka. Tak kisahlah sama ada dia tu ahli Dewan Negeri ke, ahli parlimen ke. Musim-musim banjir ni jangan tinggal kawasan. Jaga rakyat. Jadi berbalik pada kita, pergi ke masjid, ambil air semayang. Dah bersih, guna pakaian yang kita gunakan dengan wangi-wangian. Harumnya perasaan kita, terjemahkanlah dalam kehidupan harian. Dan bila kita duduk, dan pertama sekali, yang paling penting, bila kita solat berjemaah, kita ada imam. Dengarlah cakap imam. Bila imam kata amin, semua sebut amin. Bila imam rokok, kita rokok. Jangan nak tunjuk kita pandai. Ini tidak, masing-masing walaun lah, itulah, inilah, madanun lah. Saya kata kenapa begitu jadinya? Kalau kita bersikap telus, apa ada masalah? Dan imam mengingatkan, rapatkan saf, luruskan barisan. Saudara, jangan lupa. Dan paling penting, selepas saja kita solat, saudara, selepas saja kita pun baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam pada saudara-saudara kita sebelah kanan. Salam pada saudara kita belah kiri. Artinya kita menangani ukhuwah persahabatan. Murni, cantiknya Islam mengajar kita. Tapi seberapa ramai yang kita menghayati. Yang tahu, tonggang-tonggik, semayang, lepas semayang, bye-bye. Kalau ada tabung dua masjid tu, tak tahu. Saudara. Dan, saling kutuk-mengutuk. Berhentilah, saudara. Berhentilah kita untuk menzahirkan kata-kata yang mengutuk sama insan. Ingat, saudara, kita hidup ni tak lama, saudara. Kita akan di sana nanti. Jangan sampai nanti kita ditanya, dalam usia kamu, apa kamu lakukan? Harta yang kamu miliki, mana kamu dapat? Dari mana puncanya, dari mana sumbernya, dan ke mana kamu habiskan?
persoalan itulah yang akan anda jawab saya. Dan saya tak berani nak jawab lebih daripada itu. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam bahagia. Terima kasih.